Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Jadi malam ni kita bersiaran lagi dan kita bercakap pasal kencing manis, diabetes type 2, insulin resistant. Itu semua yang berkaitan dengan penyakit kencing manis disebabkan salah pemakanan lah. InsyaAllah. So kita mulakan dengan Fatihah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqq wa 'ala alihi haqqa qadrihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tuan-tuan dan puan. Jadi kita selalu cerita pasal pemakanan, macam mana kita nak reverse, merawat dan stabilkan gula dalam darah kita, sama ada yang kronik, yang bertahun, 10 tahun, 11 tahun dah kena kencing manis, ataupun yang baru kena yang paras gula dalam darah dia dalam 8, 9, 10 ataupun 12, 15, ataupun yang kronik dah sampai 20 lebih. 20 lebih, ada yang sampai 30, ada yang 30 lebih pun dah, 35, ada yang sampai tak boleh baca. Sampai 40 pun ada, sampai tak boleh baca, masya-Allah. So insya-Allah gula dalam darah kita yang tinggi ni, sama ada yang ringan ataupun yang sederhana ataupun yang dah kronik, yang dah teruk. Insya-Allah kalau buah pinggang tak rosak lagi, tak dialisis lagi, jadi kita boleh reverse insya-Allah bersama pemakanan. Bukan hanya semata-mata bergantung fokus dengan ubat, sama ada ubat prescription daripada doktor, ubat hospital ataupun herba. Dan apa-apa sajalah kaedah rawatan yang kita guna untuk turunkan gula kita yang tinggi itu, mesti disusuli dengan pemakanan, sebab punca utama kencing manis kita, yang berlaku pandemik jugalah, sebab satu dunia orang kena kencing manis, mana-mana orang kena. Tapi Malaysia antara yang tertinggi di dunia. Di Asia, Malaysia yang kedua ke yang pertama, kan? Jantung dengan kencing manis, begitu mengikut statistik lah, begitu. So jadi sekarang kita terus kepada penggunaan herba yang mudah yang selalu kita dapat untuk menurunkan gula. Kalau gula tinggi kan sampai even 15, 12, kalau konsisten tinggi 12, 15, 10 sekalipun, tapi konsisten tinggi, cek je tinggi. Tak kira fasting blood glucose ke ataupun random blood glucose, bila-bila masa tinggi kan. Tapi kalau fasting dah 10, lepas makan dia tak 10, dia mesti lebih. Dia akan pergi kepada 15, macam tu, 16 kan. Tapi kalau fasting dah 7, kalau bila kita ambil test gula darah kita lepas makan ataupun bila-bila masa dalam masa sehari tu, selepas sarapan ke ataupun between meal, antara sarapan dengan tengah hari dengan petang ataupun malam, itu kira semua dah kira random blood glucose lah, kita ambil darah selepas makan kan. So kalau fasting blood glucose ni sebelum sarapan pagi kan, 8 jam, 10 jam, 12 jam kita tak makan apa-apa, kita ambil baru kita nak mengukur tahap betapa sensitif kita dengan glukos ataupun betapa resistant kita dengan insulin kan, menyebabkan gula kita berkumpul dalam darah, tak boleh masuk sel. Itu kan. Kalau nak lebih tepat lagi, kena buat ujian darah yang lebih
yang lebih apa orang kata susah lagi lah, itu kena buat dekat hospital lah atau pemakaman patologi, panggil ujian HbA1c. HbA1c kan nak tengok kadar gula yang melekat ataupun terikat pada hemoglobin sel darah merah. Itu menunjukkan gula kita duduk dalam darah lama, tinggi, tak turun-turun. Makan ubat pun tak mau turun, kan? Begitu So sekarang ni kita nak terus pergi kepada kaedah merawat menggunakan herba terus Hmm. Jadi kita biasa dengarlah peria peria katak, khususnya peria katak peria yang kecil-kecil yang kedut-kedut tu. Kalau peria yang besar tu kan macam timun yang besar, kambas saya panggil kan. Kambas, kalau orang Sembilan panggil kambas. Peria yang kecil tu peria katak, yang kedut-kedut tu kan. Tapi sekarang peria katak pun ada yang besar juga. Dia berbaja apalah, masya-Allah, ataupun apa tu? Dikawinkan lah. Mungkin dikawinkan jadi besar lah kan. So peria katak ni pahit, agak pahit Kalau saya makan pahit lah. Tapi kalau biasa orang dah biasa makan ulam-ulam, peria katak bagi ni biasa je, pahit-pahit lemak kata, kan. So peria katak adalah satu bahan ulaman kan, kita boleh makan dengan nasi kita kan, makan tengah hari ke malam, atau setengah buat jus. Dia jus lagi power lah kan. Banyak dia punya strength dos bahan phytokimia dalam jus tu tinggilah kan. Buat 1 biji ke 2 biji, 3 biji, jangan terlampau tinggi sangat kan, ikut kadar sesuai dengan badan kita, kan jadi hypo pula gula terlampau rendah sangat kan. So kita boleh makan dengan nasi ulam buah peria katak, sayur peria katak lah, bukan buah, sayur peria katak kan, 1 biji ke setengah biji Okey, tapi dinasihatkan celur dulu dengan air panas sebab kita nak buangkan apa tu anti nutrien, kurangkan anti nutrien dalam tu supaya dia tak upset kita punya perut, tak ganggu kita punya perut lah. Gitu Dan buang dia punya ari dia punya yang dalam tu kan. Buang ari yang putih, selaput putih dalam tu, dan juga biji dia kan. Kalau yang dah masak tu dia warna kuning, kalau tak masak dia putih lagi lah. Gitu. So itu kena buang, itu boleh ganggu sistem penghadaman kita, perut kita boleh jadi senak. Itu tinggi anti nutrien So kita celur, ataupun kita nak renehkan dengan air panas pun boleh juga kan, nak lembutkan dia pun boleh, ataupun yang lebih power, lebih efektif, lebih potent kesan hypoglycemic ataupun kesan menurunkan gula darah, kita juskan dia yang fresh tu. Tapi buang dia punya ari-ari selaput dalam tu dengan dia punya biji. Buang. Kan? Sebab kita nak makan selalu kan, orang diabetes. Mungkin seminggu 3-4 kali, 5 kali. First week tu setiap hari, lepas second minggu yang seterusnya boleh jarakkan lah, mungkin ambil 4-5 kali seminggu saja. Kalau nak buat jus jus dengan 1 biji atau 2 biji kan. Tapi kita test 1 biji dulu lah, takut hypo Kalau nak lagi power, lagi potent agent hypoglycemic peria, jus peria ni, jus peria katak, campur sikit dengan cuka apple 1 sudu besar, ataupun lemon, ataupun limau kasturi, benda masam masam ni dapat melarutkan lemak-lemak dalam darah kita. Lemak yang banyak bertepek, menimbun dalam darah kita jadi sampah sarap lemak trans lah, margarine, shortening, makanan bergoreng, minyak RBD, minyak masak, semua tu dia menimbun dalam darah, jadi dia mengganggu penyerapan gula dalam sel. Itu sebab gula jadi tinggi lah kan. So kita kena campur sikit benda masam kalau buat jus kan, itu lebih berkesan lebih berkesan. Dan ambil between meal, jangan perut kosong kau hypo sangat lah kan. Between meal maknanya dalam pukul 10-11 pagi atau pukul 4-5 petang, cantik itu. Ataupun sebelum tidur malam, kita dah makan awal pukul antara pukul 7 ke 8 malam, maghrib isyak atau maghrib isyak, ataupun dalam pukul 9 macam tu kan. Sebelum tidur kita minum jus. Boleh boleh dicampur dengan benda masam, cuka apple 1 sudu besar, pilih salah satu, ataupun buah lemon sedikit, janganlah 1 perahan, banyak tu 1 biji,
agak-agaklah dalam sesuku potongan buah limau tu sesuku kan, potong 4 ataupun ambil sehiris saja. Kalau kuat sangat bagi kita ataupun ada gastrik, ambil sikit je, sehiris cukup. Ataupun limau kasturi bolehlah buat sebelah ke kan. Ataupun nak guna apple hijau pun boleh juga. Salah satu jangan campur semua terlampau kuat, nanti badan lemah menggigil pula nanti kan. Jadi hypo, jadi dizziness, pening. Mulalah kalau setengah orang yang ada masalah sistem penghadaman, nanti dia jadi berdebar-debar lah, kan macam-macam lah kan. Terlampau kuat sangat. So kita buat ikut kesesuaian tubuh kita, kemampuan tubuh kita kan. Gitu So campur 2 saja cukup Peri katak sebiji dengan kalau apple hijau sebiji juga. Bolehlah sebab apple hijau tak masam, atau sebelah kan, ataupun sesuku pun boleh. Gitu Pilih antara peri katak dengan apple hijau ataupun lemon. Lemon ambil sesuku atau sehiris kan. Saya suka dos yang rendah dulu tak suka dos tinggi sebab ada kesan ada setengah sensitif memang ada kesan. Kesan adverse. Kesan buruk lah maknanya. Ataupun limau kasturi sebelah ke kan. Cuka apple ambil satu sebesar buat dalam tu. Ataupun cuka nipah lah. Begitu. Campur sekali. Kan. Lepas tu minum lah. Campur dengan air secawan segelas. Minum sekali sehari cukup lah. Kan. Sekali sehari. Kalau kronik sangat tu nak cuba 2 kali. Boleh cuba. Tapi kalau ada kesan adverse, cukup sekali sehari. Kan. Begitu So kenapa peri katak ni disyorkan, digalakkan lah untuk menurunkan, menstabilkan gula dalam darah? Sebab peri katak adalah satu herba ataupun sayuran ulaman yang mengandungi faktor ataupun fitokimia, bahan bioaktif compound dia ada bahan macam hormon insulin dalam badan kita yang boleh kontrol gula dalam darah. Dia panggil phytoinsulin. Phytoinsulin macam kulit kayu manis jugalah kan. So phytoinsulin maknanya insulin berasal daripada tumbuhan, tapi struktur dia tak samalah macam insulin dalam badan kita. Dia mimik dan kesan dia pun tak strong macam insulin yang dikeluarkan oleh tubuh. So ada strand dia mungkin 1/10 ke 1/50 kan, daripada kekuatan insulin tubuh kita lah. Okay. So kemudian dia ada bahan anti radang kan, bahan pahit. Bahan pahit ni ada bahan aktif yang pahit, phytoinsulin factor kan dalam peri katak dan juga antioksidan, anti radang yang boleh bersihkan lemak-lemak dalam darah kita tu. Yang block gula tak boleh masuk sel tu, yang block insulin receptor pada selaput sel kan. So dia boleh bersihkan. Kalau dicampur dengan apple, kalau dalam jus ataupun cuka boleh masam, lagi power, lagi bersih. Begitu So cara pengambilan dia begitulah kalau nak buat ulam. Tapi kalau ulam makan nasi, dia punya kesan tu kurang daripada pengambilan jus. Dia punya strength dia punya potensi, bukan strength, potensi dan strength juga kurang. Sebab kita makan dengan nasi, jadi penyerapan bahan aktif dalam peri katak tu antioksidan, anti radang, phytoinsulin factor dan juga bahan-bahan bioaktif compound yang lain yang banyak, mungkin ada ratusan dalam peri katak. So dapat diserap sebahagian sahaja banding dengan kalau kita juskan dia. Begitu insya-Allah. So lepas amal peri katak, janganlah pula ambil margarine, shortening dalam biskut, roti tu semua ada shortening ataupun margarine. Kalau buat sendiri pakai margarine. Ataupun butter campuran dengan margarine, minyak sayuran yang dihalogenkan ataupun minyak sayuran tak dihalogenkan pun dah sama je kesan dia Right. So elakkanlah roti canai sebab roti canai banyak minyak masak. Minyak masak
Tak tahulah minyak-minyak recycle dalam paket. Lepas tu margarine lagi dia tahu. Oh, dalam adunan dia dah campur margarine. Lepas tu bila nak masak, campur minyak lagi. Masya-Allah. Berlunak-lunak minyak dalam tu. Itu punca gula naik Gula naik, dia block sel laput sel kita, insulin receptor dekat laput sel dia block. Ha, Ini menyebabkan gula tak boleh turun berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sehingga boleh menyebabkan kerosakan pada saluran darah, saraf dan juga organ-organ boleh meningkatkan risiko penyakit jantung kan, buah pinggang, macam-macam. Jadi kita kena jagalah. Kita dah makan herba yang baik, lepas tu kita kena elaklah benda-benda yang menyebabkan gula naik balik kan. Dah ubat, lepas tu masuk balik minyak-minyak yang mudarat ni Jadi dia tak, kesan dia tak berapa lah. Mungkin tak ada kesan langsung, ada pun kesan kurang gula sikit saja, ataupun lepas tu dia naik balik, dia datang balik. Gula kecil manis kita dah turun, dah stabil. Lepas tu kita makan roti canai, kek-kek yang mana krim-krim tu kan, yang icing tu, oh itu margarine dia banyak emulsifier margarine. Lepas tu ada pewarna praseteruan, fatty chemical, saya sebut fatty chemical dalam bahan tambah makanan bahan kimia aditif makanan, pewarna, praseteruan dan pemanis tiruan, emulsifier pun termasuk. Semua-semua ni akan mengganggu penyerapan gula dalam sel. Dia menyebabkan gula melonggok menimbun dalam darah kita, jadi penyakit. Masya-Allah. Yang tu kena jagalah. Insya-Allah boleh stabil jadi mudah. Kemudian nasi tu kena tukarlah pengambilan nasi yang mempunyai GI. GI ni maksudnya glycemic index ataupun penyerapan gula. Penyerapan gula bila makan nasi dihazamkan jadi gula lah, glukos kan. Jadi penyerapan gula tu berlaku secara beransur-ansur, gradual absorption, sedikit-sedikit. Jadi dia tidak menyebabkan gula kita meningkat secara mendadak dan menyebabkan insulin spike pula. Ini jadi insulin resistant kan. Pun tak bagus Tadi minyak, margarine, shortening kan, trans fat, emulsifier. Itu memang kena elak lah. Yang kedua, nasi. Nasi GI dia sangat tinggi kalau nasi beras putih. Beras putih. Dia punya GI dalam 79, 77, 78, 76 kan. Kalau beras pulut lagi tinggi 90, masya-Allah. Kan itu lagi cepat gula naik. So yang ni kita kena jagalah. Termasuk gula-gula ringkas lah, gula putih ke gula perang kan, semua boleh meningkatkan gula dalam darah. Kita boleh ambil gula kan, tapi disyorkan gula perang organik, gula tebu perang organik, tapi sikit-sikit lah, 1 selutir, 2 selutir kan. Tapi kalau kita dah tak ambil minyak masak, makanan bergoreng, margarine, shortening, trans fat, emulsifier, bahan aditif kimia makanan. Jadi kita ambil gula pun nanti, kita ambil nasi pun nanti, gula tak akan meningkat dengan mendadak. Ini saya dah test diri saya dan test banyak. Alhamdulillah So begitu insya-Allah. Okey. So kita kena elak punca dia dan ambil ubat peria katak. Jadi kita sebut tentang peria katak insya-Allah. Dan kalau siapa susah sangat nak beli peria kat pasar, malaslah. Nak celur lah, nak buat jus malas. Kami adalah produk peria katak, kapsul peria katak ni. Tunjukkanlah. Ini bagi siapa yang malas nak makan peria katak yang segar, buat sayur tak buat jus. Ni dia. Ini ada KKM dia daftar dengan Kementerian Kesihatan. Tengok dia ada ni stiker yang berkilat silver tu, apa nama lah, lupa lah. Dulu saya kerja dan mendaftar produk-produk, ingatlah benda ni apa benda ni, stiker ni. Stiker KKM dia ada kod
Ada kod situ QR code masya-Allah. So ini kapsul katak yang telah formulasi sedemikian rupa dengan hampir sauda sedikit, herba sikit kan. Diformulasi supaya kesan menurunkan gula tu dengan lebih efektif tetapi lebih lembut kesan dia. Reaksi pada tubuh lebih lembut. Tak mahu terlampau kuat sangat. Kita ada setengah orang boleh jadi dizzy, pening lah, tekanan drop sangat lah kan. Jadi sebab tu kita formulasikan kan. Kita campur halba sikit dengan betul sauda untuk memberi kesan yang efektif kan. Ada kesan synergistik efektif tapi dalam masa sama dia memberi balance formulasi yang balance pada tubuh kita masya-Allah kan. So boleh ambil lah 2 biji sehari, sekali makan 2 biji, 1 kali atau 2 kali sehari. Kalau yang teruk tu buat 2 kali sehari lah kan. Boleh ambil minggu pertama tu setiap hari ataupun 4 hari, 5 hari, 6 hari kan. Kan? Lepas tu minggu seterusnya kalau dah semakin stabil gula, kurangkanlah frekuensi pengambilan tu. Selang sehari ke 3 kali seminggu, 3 hari seminggu, 4 hari seminggu. Itu bergantung pada reaksi tubuh kita lah kan. So kena lepas tu ambil dia kalau selepas makan 1 jam ataupun between meal lah, pukul 10, 11 pagi ataupun pukul 4, 5, 6 petang ataupun sebelum tidur malam. Cantik begitu. So dia akan diserap, dihadamkan, diserap dengan mudah insya-Allah. Dan bahan aktif dia masuk darah untuk merawat penyakit kencing manis, diabetes type 2, insulin resistant insya-Allah. Begitu. Di samping tadi kita dah sebut tentang penjagaan pemakanan tadi. Itu kena buat juga kena buat baru dia berkesan. Sekejap. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin ada yang seminggu. Bergantung betapa kroniknya gula dalam darah kita, betapa banyaknya gula, molekul gula glukos yang melekat pada hemoglobin sedar kita yang dah bind dah lama kan. Tinggi pula. Itu mungkin ambil masa sikit lah. Tapi nak lebih berkesan, boleh combine sekali dengan ini serbuk baobab. Baobab fruit powder. Ini bukan ekstrak serbuk. Buah ni dia kering kat atas pokok. Lepas tu kita ambil, kita grind jadi serbuk. Masya-Allah. Dan dia tinggi vitamin C alami. Tanpa ekstrak. Tapi tinggi vitamin C. Masya-Allah. Dan juga tinggi prebiotics, soluble fiber. Untuk sistem penghadaman kita dan juga menghasilkan metabolite ataupun bahan-bahan kimia yang bermanfaat untuk detox darah macam butyric acid kan, lactic acid kan, organic acid lah kan. Begitu insya-Allah. Okey. So benda ni baobab serbuk ni sedap. Dia rasa macam asasan Jawa, manis-manis masam sikit buah dia. Masam-masam, manis sikit. Gitu. Manis buah tu sendirilah. Tak dicampur gula, dia 100% baobab fruit powder kan. So satu sudu besar, ambil bercampur dengan air kosong, bancuh, minum begitu saja kan. Between meal juga 1 jam selepas makan atau 3 jam pukul 10, 11 pagi begitu So kita kena jadualkan lah. Misalnya pukul 11 pagi dah ambil perkatak, baobab ni ambil lah petang ataupun malam. Macam tu Right. Lepas tu boleh ambil ni serbuk barley organik untuk membantu kita kenyang lama. Sebab orang kencing manis ni dia suka lapar. Dia gula dia tinggi, insulin pun spike juga tinggi. Bila insulin spike, insulin tinggi daripada paras normal, dia menyebabkan kita punya selera makan tu. Nak makan je sebab gula tak masuk sel, jadi gula tak boleh guna untuk menghasilkan tenaga kan. Jadi nak makan je, kerap nak makan kan. Jadi ambillah ni untuk membantu mengenyangkan lama perut kita. Jadi kita tak payah nak makan kerap kan. Nak makan cokodok, nak makan lempeng, nak makan kuih-kuih manis semua kan. Jadi kita makan ni untuk mengurangkan ketajaman selera Asyik nak makan je.
Dan Bali juga GI dia rendah. Saya ingat 18 je, 18 begitu. So makan ni. Oh, nasi tadi beras saya tak sebut GI rendah, beras parboil atau beras rebus. Saya lupa. Kan? Beras putih tukar dengan beras parboil, beras rebus ataupun basmati parboil. Itu yang paling bagus lah. Kalau beras perang tinggi juga, dia punya GI dia dalam 60 lebih. Begitu. So, ni makan. Dia akan mempercepatkan lagi gula turun sebab kita kenyang. Lepas tu dia bantu dia akan bagi nutrien kepada bakteria baik probiotik dalam usus kita dan membantu membersihkan darah kita daripada lemak-lemak jahat, sampah-sampah, minyak lemak trans fat goreng dalam darah kita. Dia bantu juga. Dia bantu. Dia ada antioksidan, dia ada prebiotik dalam 25%, gitu So cepat insya-Allah. So tiga ni. Tiga ni gitu. Insya-Allah. Itu nasihat kita ataupun nak guna teh hijau Ceylon pun boleh juga ataupun teh hijau kedai ubat Cina ke ataupun teh hijau Ceylon yang kita dapat mana-mana kedai lah kan. Tapi kalau teh hijau Ceylon kedai Arab pun boleh. Kalau tak ada, tak boleh dapat, boleh ambil pada kita ni ini bentuk tea bag, senang lah kita nak minum. 2 gram satu tea bag Ada 20 uncang dalam ni Green tea Ceylon, daripada Ceylon berkualiti masya-Allah. So jangan kalau nak ambil green tea tukar dengan baobab, tak payahlah. Baobab ni tak payah. So nak ambil baobab tak payah green tea. So salah satulah begitu insya-Allah. So satu set rawatan rejim untuk kencing manis tu ada 3 item. Jadi ni bagi orang yang malas nak makan peri katak dengan apple hijau ataupun cuka apple ataupun lemon atau limau kasturi kan. Ambil saja produk yang dah tersedia. Mudah kan? Begitu. Kalau bajet tak cukup, buat saja apa yang saya dah terangkan tadi cara kaedah dia semua insya-Allah. Jadi semoga bermanfaat insya-Allah satu lagi orang kencing manis tak boleh makan roti. Sama ada roti fiber atau roti putih. Roti jagung ke roti wholemeal sama juga sebab dia ada emulsifier, ada shortening, tak ada shortening pun minyak sayuran minyak sayuran tak terhidrogen ke, tak ada trans fat pun naik juga. Ini kita dah test test. Sebab dalam tepung gandum tu pun ada glyphosate residu racun pertanian yang tinggi sebab dia spray racun Roundup herbicide sebelum pokok gandum tu dituai untuk bagi dia kering dan dia dituai dapat hasil banyak. Ini juga mengganggu metabolik sel tubuh kita, menyebabkan gula menimbun dalam darah. Begitu Satu kita susah sikit nak makan tapi terpaksa. Kalau tak memang gula akan naik juga. Gula akan naik juga. Kita dah jaga minyak tapi tak jaga makan nasi putih yang GI tinggi, makan pulut GI lagi tinggi, lepas tu makan roti-roti, biskut, semua ada minyak sayuran tu lepas tu glyphosate pun tinggi. Kuih-kuih muih kan. Glyphosate, lepas tu ada dia punya GI tinggi GI. Maknanya dia punya gula dapat diserap dalam darah dengan cepat dan meningkatkan gula darah secara drastik dan tinggi. Begitu So menyebabkan insulin resistant, lagi tambah teruk kita punya diabetes Begitu itu kaedah dia. So shortly macam itulah, secara pendeknya lebih kurang macam tu insya-Allah. Siapa yang nak dapatkan khidmat nasihat boleh PM atau komen dekat bahagian komen di bawah insya-Allah. Okey. Boleh tolong subscribe dan like juga insya-Allah dan boleh share lah pada saudara mara, kawan-kawan kita siapa yang ada kena kencing manis untuk dapat manfaat insya-Allah Okey, semoga kita diberi kesihatan, kesembuhan daripada penyakit dan dapat kita beribadat kepada Allah SWT insya-Allah. Okey. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.